Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Abdi Zikri bin Wan Manan. Hari ini saya akan menceritakan tentang falsafah politik Al-Farabi dan kaitannya dengan negara kita, negara Malaysia. Sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit latar belakang tokoh falsafah Islam ini, iaitu Al-Farabi. Nama sebenar beliau ialah Abu Nas Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tahtan Ibnu Musnad Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan seorang ilmu Islam yang terkenal dan sangat banyak menguasai ilmu pengetahuan, tetapi beliau lebih cenderung kepada ilmu mantik dan ilmu falsafah. Sepanjang hayatnya, Al-Farabi kerap mengembara di samping berguru dengan ahli pujangga dan ahli falsafah yang masyhur untuk mendalami ilmu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah politik Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan, cara hidup, watak di sisi positif dan akhlak. Tujuan utama falsafah politik Al-Farabi ini ialah untuk mendapat kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Selain itu, idealisme politik Al-Farabi juga dapat dibuktikan dalam pelbagai tulisan, terutamanya dalam dua buku politiknya yang terkenal, iaitu Al-Siyasah Al-Madaniyah dan Al-Marinah Al-Fadilah. Penghasilan buku-buku Al-Farabi dalam bidang politik dan kenegaraannya sebenarnya atas dasar kecaknaan beliau terhadap senario politik yang berlaku di zamannya. Meskipun karya-karyanya dan teori-teori politik yang diperkenalkan oleh Al-Farabi sudah berusia hampir ratusan tahun, tetapi ianya tetap relevan dan masih digunakan oleh masyarakat pada hari ini. Menurut Al-Farabi, dalam konsep negara idealnya, masyarakat adalah komponen terpenting dalam sesebuah negara. Fitrah manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi antara satu sama lain. Manusia tidak mampu untuk hidup berseorangan, melainkan perlunya bercampur dengan kelompok yang lebih besar, iaitu atau dipanggil masyarakat. Bahkan sebuah negara tidak akan diiktiraf sebagai negara jika tidak memiliki masyarakat atau boleh juga disebut rakyat. Menurut beliau, masyarakat terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu masyarakat yang sempurna, iaitu bentuk masyarakat kota yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang bersatu dan bekerjasama untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua ialah masyarakat yang tidak sempurna, iaitu masyarakat dalam satu keluarga atau masyarakat sedesa. Berdasarkan konsep masyarakat tersebut, beliau membahagikan negara atau pemerintahan kepada lima, iaitu yang pertama, negara terbaik, iaitu negara utama. Yang kedua, negara jahil. Yang ketiga, negara fasik. Yang keempat, negara berubah. Yang kelima, negara sesat. Dari segi struktur pentadbiran negara yang terbaik adalah terdiri daripada masyarakat yang sempurna, iaitu yang diibaratkan sebagai tubuh manusia yang mempunyai anggota yang lengkap. Jika salah satu organ tubuh manusia itu sakit, maka ia akan memberi kesan kepada anggota yang lain. Fungsi utama dalam falsafah politik Al-Farabi ini ialah fungsi ketua negara yang menyamai fungsi hati. Tugas ketua negara selain mengatur dan memimpin negara ke arah kebaikan, beliau juga merupakan seorang pendidik dan pengajar kepada masyarakat pimpinannya. Dengan erti kata lain, beliau ini merupakan seorang role model kepada orang lain. Artinya, kepimpinan seorang ketua negara yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Jika kita memiliki ketua negara yang buruk, maka akan melahirkanlah masyarakat yang buruk. Ketua negara harus mempunyai syarat-syarat tertentunya, iaitu seperti contohnya bertubuh sihat, sempurna, berani, cergas dan kuat ingatan, iaitu tidak lupa. Oleh itu, ini sangat berkait rapat dengan negara kita, iaitu negara Malaysia. Di negara kita ini, kita mempunyai rakyat yang baik yang mendengar setiap arahan yang diberikan oleh Perdana Menteri kita. Sebagai contoh, dalam situasi sekarang kita menghadapi satu wabak penyakit COVID-19 yang mana boleh meragut nyawa manusia. Dan Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah menyeru agar semua rakyat berhati-hati dan duduk di rumah. Beliau juga telah menjalankan perintah kawalan pergerakan untuk memutuskan rangkaian COVID-19.
Dan apa yang boleh saya lihat, kesannya rakyat telah ambil cakna setiap arahan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Selain itu, kita dapat lihat juga sifat keprihatinan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap rakyatnya yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau telah melancarkan satu bantuan sara hidup untuk rakyatnya supaya dapat meringankan beban rakyat ketika pendapatannya terjejas akibat COVID-19 ini. Kesimpulannya, konsep kenegaraan yang terdapat dalam teori Al-Farabi ini banyak mencontohi bentuk dan hakikat kepimpinan Rasulullah SAW sebagai seorang rasul dan khalifah. Hal ini kerana pemimpin yang baik sangat penting dalam pembinaan negara yang baik. Selain itu, setiap masyarakat atau rakyat bertanggungjawab memainkan peranan penting untuk membina negara yang aman dan bahagia.